أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, Ramadan Karim. Allah taqabbal minna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kuliah pada pagi ini insya-Allah untuk menyambung siri yang lepas. Tak silap saya siri kedua atau ketiga, tak ingat. Saya tulis ini siri kedua, seruan Al-Quran, iaitu An-Nida fil Quranil Karim. Seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan para nabi dan rasul. Banyak contoh-contoh ayat-ayat berkenaan An-Nida, seruan. Seruan ini penting kerana dia direct contact antara yang menyeru dan yang diseru. Mana kita akan diskurs yang kita baca itu ialah bukan sebarang tulisan ataupun ayat, dia adalah percakapan secara langsung. Contoh Nabi Musa bercakap dengan kaum dia, Nabi Muhammad dengan kaum dia, Nabi Ibrahim dengan kaum dia, dan sesama manusia mereka berdialog. Jadi kita mungkin rasa ataupun tidak rasa, tahu ataupun tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan kita. Kalau kita tengok pada ayat dia, direct. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan menciptakan manusia ini, menciptakan jin, malaikat, syurga, neraka, benda-benda ghaibiyat yang kita tak nampak, alam lebih luas, lebih besar dan lebih kekal, iaitu alam akhirat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala cipta untuk kehidupan yang abadi di hari akhirat nanti. Jadi untuk menuju ke kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan akhirat, Allah menciptakan alam ini sebagai persediaan untuk memudahkan manusia dan jin, dua jenis makhluk yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, kerja dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada penderhakaan. Tapi manusia dan jin, dua jenis makhluk ini yang ditaklif, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi hari ini siri yang saya pilih untuk ayat-ayat seruan ini ialah tajuk dia seruan untuk beriman, menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ini the gist kepada beberapa ayat yang saya kaji daripada Al-Quran Karim, daripada kitab-kitab tafsir. Salah satu tema daripada seruan-seruan Allah itu ialah yang utama sekali, mengajak semua manusia dan jin kepada menyembah dia. Menyembah Allah bukan berarti sembah seperti agama-agama lain. Perkataan ibadah dalam bahasa Arab, abada ya'budu, menyembah itu orang Melayu terjemah. Sebenarnya perkataan dalam itu, dalam perkataan ibadah itu ada perkataan iman, ada perkataan tauhid, ada perkataan taat. Kita akan tengok tafsir. Saya ada syarah sebelum ini dalam surah Al-Baqarah. Ini dasar kepada tema tajuk kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan penciptaan jin dan manusia. Yang lain-lain itu, matahari, bulan, langit, haiwan, ikan, laut, bukit, bukau, semuanya itu adalah, kalau bahasa kita sekarang, servis kepada dua makhluk ini. Servis untuk memberi khidmat, kemudahan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil accessory dan necessary. Daruriyat, hajat,
dan tahsinat. Itu istilah-istilah dalam usul fiqh. Keperluan yang tidak boleh dielakkan dan hajat juga namanya necessary, yang perlu tetapi tahap kedua. Yang ketiga tahsinat, accessory, tambahan kecantikan. Memiliki rumah adalah satu daruriyat, memakan makanan satu keperluan. Tetapi memiliki perkara-perkara yang selain daripada itu, ada asas dan utama, shelters, food. Tetapi yang accessory, kita perlukan kenderaan, yes. Tapi kalau ada 2 kereta, sudah jadi lebih. Kita boleh bergerak dengan motosikal, dengan basikal, dengan satu kenderaan. Kalau kita ada lebih, itu dah masuk dalam accessory. Sebab itu dalam fiqh dia 3 level keperluan manusia. Semua itu adalah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini keyword dia. Saya dah masuk warna merah tu. Ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat padaku. Jadi ayat itu ringkas tapi perkataannya full loaded. Makna dia untuk beribadah. Kita faham dalam makna yang sempit, pergi solat, buat haji, puasa Ramadan. Sedangkan ibadat itu adalah inti kepada kehidupan ini. Allah cipta manusia untuk ibadat. Aku yang beri rezeki pada kamu. Ayat berikutnya, aku tak pernah minta pada kamu untuk memberi rezeki kepada aku yang mencipta kamu. Aku sediakan segala-galanya. Itu dalam surah Zariyat ayat berikutnya, aku memberi rezeki pada kamu. Tugas kamu ialah beribadah padaku. Tugas aku ialah memberi rezeki kepada makhluk yang aku ciptakan. Itu ada konteks of the verse. Konteks dia, kita kena tengok kiri kanan apa. Buka ayat 56, adalah cerita yang saya sebut tadi. Aku tidak minta pada kamu untuk memberi rezeki kepada aku, kerana itu tugasku memberi rezeki kepada makhluk. Semut dalam batu hitam, ikan di laut, burung-burung, semua ini adalah aku jamin. Aku ciptakan, aku beri rezeki. Kamu, apa jaminan kamu untuk beribadah pada aku? Dia tak minta pada binatang. Malaikat sudah menjadi hamba Allah yang taat setia. Cuma manusia dan jin, kitalah anak cucu Nabi Adam AS dan keturunan jin semua, ada yang Muslim, ada kafir seperti manusia juga. Apa jaminan kamu padaku, kamu untuk beribadah kepadaku selama-lamanya? Ini keyword dia. Beribadah dalam konteks mana 24 jam mesti dalam sistem Islam, sistem wahyu, sistem yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tapi kita ialah manusia yang lemah, yang ada akal, ada nafsu, ada gangguan syaitan dan iblis yang menggoda, terdedah expose kepada banyak faktor-faktor yang boleh kita lalai, lupa dan melakukan kesalahan sebagainya. Maka Allah masih lagi menyayangi kita. Buat salah, ampun, aku terima ampun taubat kamu. Allah sediakan ruang untuk kita bertaubat, beri umur makin panjang, sihat sejahtera, dan menambahkan amalan-amalan. Dan digandakan amalan itu dalam masa-masa dan tempat tertentu. Seperti kita maklum, contoh yang praktikal bulan Ramadan sekarang. Sediakan semuanya ini untuk membantu kita mendapat pahala lebih, mendapat lebih deposit kita di dalam tabung akhirat. Kerana di sanalah sebenarnya kehidupan yang sebenar. Dalam surah Al-Mulk, ulama membincangkan kenapa Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Bukan saja nak letak kematian dahulu, kemudian hidup kemudian. Apakah dia makna sama? Khalaqal hayata wal maut. Yang kita faham dulu baru mati, betul tak? Dalam konteks kita hidup, lepas tu baru mati. Dalam konteks Allah yang program keseluruhannya,
Yang mana dulu, mati dengan hidup? Ada ulama mengatakan kita sebelum ini belum ada. Tak ada itulah namanya kematian. Dihidupkan. Itu salah satu makna Allah menciptakan mati dan hidup. Sebelum ini tak ada menjadi ada. Ada tafsiran yang mengatakan kehidupan dunia ini kehidupan fana, tidak kekal. Semua yang ada ini akan mati. Walaupun pada zahirnya kita hidup buat sementara waktu. Nabi Nuh 1000 tahun, tapi mati juga. Kita 63 tahun, 65 tahun, mati juga. So benda yang living things ini namanya kehidupan itu, dia akan tamat, akan mati. Maka sebab itulah nama dunia inilah yang namanya al-maut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Semana hidupnya bila kata ini maut. Hayat di mana kita tak tahu. Selama mana tidak ada wahyu yang memberitahu di sana ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang abadi. Dua ini, mati dan hidup, yang makhluk. Kita tahu tak itu makhluk? Mati itu makhluk ciptaan Allah. Al-hayah itu makhluk ciptaan Allah. Di akhirat nanti kematian itu disembelih di atas sirat. Disembelih, habis. Dalam bahasa manusia mudah faham, disembelih kematian itu. Maka tidak ada lagi selepas itu mati. Walaupun diseksa sampai hampir-hampir nak mati, disehatkan balik, dihidupkan balik untuk menyeksa manusia di dalam neraka itu. Tak akan matilah. Sebab mati ini hanya alam dunia ini. Sebab dia makhluk, namanya kematian. Mati, rusak, hilang, habis, expired. So maksud ayat tadi, hidup dunia namanya kematian. Di akhirat itulah al-hayat, kehidupan yang sebenar. Kalau itulah neraca Allah yang kita faham, kita hidup batu mati, itu maksud kita. Kenapa Allah suruh mati dulu dan kehidupan? Inilah neraca yang kita perlu belajar. Daripada wahyu, tak ada wahyu tak faham. Ibadat ini apakah hanya sembahyang puasa? Sistem semua coba bayangkan. The whole story, kemanusiaan untuk ayat ini. Diciptakan Adam dengan penuh struggle antara benar dan tidak benar, kebatilan. Main fokus dia ialah untuk beribadah kepada Allah. Semua yang ada itu membantu manusia dan beribadah kepada Allah. Mana benda itu penting, tuan-tuan. Jadi kalau benda penting, benda utama, maka kita kena belajar dan faham. Rasul-rasul, para nabi semua mengajak umat dia. Carilah ayat Al-Fatihah sampai akhir. Semua para nabi tersebut, para nabi rasul menyebut, hendaklah kamu sembah Allah yang satu. Hendaklah kamu semua menyembah Allah yang satu. That is the message kepada semua nabi dan rasul pada umat dia. Jadi ini tema utama di dalam kita melihat Al-Quran Karim. Apakah ayat yang direct konteks seruan Allah kepada kita secara direct? Maka disebut dalam bentuk ayat-ayat yang berbeza. Jadi hari ini, pagi ini insya-Allah saya akan menyentuh 3 contoh bentuk ayat yang mengajak menyembah Allah yang Maha Esa. Kita ada statistik berapa kali diulang dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Yang pertama, untuk tajuk hari ini, saya ambil seruan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi. Ada ayat-ayat dan surah dia. Kategori nombor 2,
Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengajak Nabi, Allah mengajak semua manusia yang diciptakan, Allah mengajak orang golongan yang telah beriman dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan Al-Quran Al-Karim, beriman dengan hari akhirat, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhannya. Ayat-ayat khusus inilah yang dinamakan ayat yang boleh menyentuh perasaan kita, yang membuat perubahan kepada seseorang. Sebab kita direct berbicara, Allah berbicara dengan kita seperti kita belajar dalam surah Al-Fatihah. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, setiap kali kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pause di situ, jangan baca sambung, kerana Allah jawab sebutan kita pada ayat tadi. Telah memuji padaku oleh hamba-Ku Ar-Rahmanir Rahim, hamba-Ku telah mengagungkan aku. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada Engkau kami sembah, pada Engkau aku minta pertolongan. Aku akan membantu hamba-Ku, apa dia minta aku akan beri. Dialog, kita kena rasa dialog itu. Rasulullah dah cerita ayat ni. Kalau kita membaca Fatihah dalam solat, terutama kita khusyuk, Allah jawab terus. Apa yang hamba-Ku minta aku akan beri. Ya, ini ayat direct. Ya Abdul Rahman, ya Yusuf, ya Fatimah, ya Zakaria. Itu makna wahai manusia, wahai orang beriman, wahai kami yang telah beriman ni. Batu ulama di antaranya Abdullah bin Mas'ud, apabila kamu jumpa ya ayyuhallazina amanu, dia kata apa? Abdullah bin Mas'ud ni mufassir, pentafsir sahabat Rasulullah SAW yang mula-mula membaca Quran secara terang-terang di depan Kaabah. Sahabat yang pertama yang berani membaca Quran di depan orang Quraisy yang musyrik. Ahli tafsir dan fiqh yang masyhur, Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Apabila kamu melihat ayat ya ayyuhallazina amanu, bagilah telinga kamu, sebab dulu Al-Quran dibaca, belum ditulis. Ditulis pelepah tamak oleh unta dulu, sekarang kita boleh cetak. Dia kata bagilah telinga kamu, bila kata ya ayyuhallazina amanu, bagi telinga, give your attention. Sebab kandungan itu amat penting, mesej pada Allah untuk kamu, wahai orang yang beriman. Kerana di dalamnya ada dua, kebajikan dan kebaikan yang perlu kamu ambil, keburukan dan bahaya yang perlu kamu hindari, yaitu suruhan dan larangan, sama ada reward ataupun punishment. Sebab ini direct arahan kepada Allah kepada orang beriman. Itu pesanan ahli tafsir Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Saya akan pergi membincangkan beberapa contoh. Saya ambil contoh-contoh saja. Kemudian tuan-tuan boleh sendiri daripada bermula pada hari ini, cari sendiri. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Lepas tu dia ada ya ayyuhan nabi, ada bahagian Nabi Musa bercakap dengan kaumnya, ya kaum, hai kaumku. Semua itu bagi an-nida. Tengok ayat kepada Nabi daripada Allah SWT. Suruh Nabi apa? Seru Nabi, ya ayuhan Nabi. Ini surah Al-Ahzab 45-48. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami Allah mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman
serta memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Basyira wa nadhira, itu maksud dia. Dan juga da'iyat ila Allah, maksud dia sebagai penyeru kepada umat manusia seluruhnya. Ya, message Nabi Muhammad untuk semua manusia, for all space and time, tempat di mana saja sampai kiamat. Ataupun nabi-nabi dahulu hanya untuk kaum dia sahaja. Dan masa dia lah, bila dia mati, tamat risalah dia, disambung oleh nabi lain pula dengan risalah baru. Ya, Nabi Isa itu yang New Testament. The Old Testament yang kitab lama Nabi Musa bawa, kitab Taurat, punya Zabur, syariat berubah, tapi akidah satu, kekal daripada Nabi Adam sampai kiamat. Akidah satu, syariat berubah-ubah. Itu maksudnya kitab yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia, semua jin, disebut pada semua manusia dan jin sampai hari kiamat. Besar tugas Nabi Muhammad sebab dia penghulu kepada semua Nabi dan Rasul. Dan dengan itu sampaikanlah berita yang menggembirakan. Disuruh Nabi Muhammad sampaikan berita Al-Quran ini kepada semua manusia dan jin. Jadi kita tahu hari ini tugas kita beribadah kepada Allah. Siapa yang beritahu? Rasulullah SAW melalui Quran inilah. Dan ulama yang menyampaikan kepada kita, buat al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi sampai hari kiamat. Orang berilmu itulah pewaris Nabi. Sebab Rasulullah membawa ilmu. Ilmu lebih luas daripada ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu wahyu, benda gaib. Jadi bukan sains saja. Sains itu dalam bahasa Arab ilmu juga. Tapi benda yang boleh ditengok, disentuh, dikaji, dilihat. Benda gaib mana boleh disentuh, mana boleh dilihat, mana boleh digambarkan. Dalam kubur tak nampak dah apa berlaku dalam kubur. Dalam kehidupan seharian ni banyak benda gaib kita tak nampak, tapi dia ada. Betul tak? Apatah lagi benda yang selepas kiamat. Dan dulu kita tak nampak, tak tahu. Banyak berlaku zaman dulu, juta-juta tahun, 350,000 million years. Itu dikatakan umur dunia hari ini 350,000 million years, 350,000 juta. Wallahu a'lam. Hanya Allah sahaja yang tahu, yang menciptakan. Itu benda gaib, yang lepas gaib, yang akan datang gaib. Dan hari ini existing dengan kita banyak benda gaib kita tak nampak, tak tahu, tak boleh sentuh, tak boleh kaji. Siapa yang boleh tahu benda itu? Allah Ta'ala pada Nabi melalui Jibril dalam Quran. Benda al-ghaibiyah. Sebab itu asas pada agama kita percaya pada benda gaib. Jadi kalau kita kuat di situ, maka kekuatlah kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas daripada tugas Rasul menyampaikan manusia, mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara total. Macam mana kata Islam itu total, komprehensif, syumul. Satu ayat saja. Sayyidina Aisyah ditanya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, akhlak dia, suluk dia, perangai dia, cara gerak kerja dia. Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. 3 perkataan. Nak tahu cara hidup Rasulullah, way of life, akhlak, dipanggil bahasa kita khuluquhu al-Quran. Quran itu adalah satu praktikal yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat generasi pertama. Kena tengok akhlak Rasulullah. Quran is the practical part of that. Jadi Rasulullah ada sunnah dia, laksanaan menyeluruh. Maka di situ ada sistem kehidupan masyarakat, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, perhubungan antara bangsa, kenderaan, peace and war, education, transaction, finance, segala macam. Sebab dia nak jamin kehidupan yang sempurna. Kalau dulu-dulu hanya limit untuk masa tertentu, tapi sekarang untuk masa yang panjang, dah 1400 tahun lah. Lepas tu tak tahu bila lagi nak kiamat. Wallahu a'lam. Jadi satu sistem yang lengkap, seperti saya sebut dalam ceramah lepas, penemuan-penemuan demi penemuan,
yang dicari ataupun sudah dijumpai oleh ulama-ulama pakar dalam bidang berbagai-bagai. Dalam kurun ke-20, kurun ke-21, ayat Quran 1400 tahun sebut. Itu Al-Quran sumber ilmu. Lepas tu dia kata orang Islam ni adalah umat Iqra. Umat Iqra ialah umat yang membaca, umat berilmu. Kita yang membentuk tamadun. Kita semua tahu tamadun kita di Baghdad dan di Spanyol. Dari situlah tersebarnya ilmu-ilmu Islam yang asal, ilmu-ilmu tentang kehidupan, kimia, chemistry, sosiologi dan sebagainya ke Eropah. Kalau zaman dahulu dalam kitab sebut, siapa yang pandai bercakap Arab dianggap itulah kelas tinggi. Sebab orang Eropah pergi belajar di Spanyol bahasa Arab, kitab-kitabnya. Tapi hari ini dah terbalik. Itulah pusingan roda dunia. Kita dikalahkan oleh penjajahan sekian lama. British, Portugis, Jerman, Itali, Perancis menakluki Islam setelah Spanyol jatuh. Spanyol jatuh, satu negara besar Islam di Eropah. Maka mereka datanglah semua conquer di utara Afrika, Asia kita. Baru kita merdeka. Begitu negara-negara yang baru merdeka. Jadi sebab penjajahan 500 tahun itulah umat Islam kita disempitkan skop Islam itu. Kita tengok Islam hanya masjid dan kematian, kahwin, nikah cerai, saka, itu saja. Dan inilah tugas adat Melayu dan agama Islam di bawah duli sultan-sultan negeri, dilimitkan oleh penjajah-penjajah. Padahal khalifah ini bukan masjid, kematian, waris, pusaka saja, mengurus negara, ketenteraan bawah dia, education bawah dia. Tapi kita asingkan. Tapi tak apalah, kita damai, aman damai sekarang. Tapi sebenarnya dalam Islam, kerajaan yang memerintah ialah memerintah mengikut ajar Islam secara keseluruhannya, bukan dilimitkan kepada hanya masjid dan kubur sahaja. Jadi kalau orang lain memerintah mengikut cara lain, tak betul lah. Kita kena bergerak untuk mendapatkan semula kepimpinan Islam di negara masing-masing. Dahlah kita di-divide and rule oleh penjajah. Sampai bila? Kalau tidak ulama-ulama dulu berjuang, pahlawan-pahlawan Islam berjuang, kita tak dapat kemerdekaan. Lepas kita nak merdeka, kita kena mengisi kemerdekaan itu. Apakah kita tak bergerak ke arah melahirkan Islam yang syumul, yang komprehensif seperti Quran kata, "Ubuduni" itu, sembahlah aku tu. Sembah dalam education, sembah dalam ekonomi, sembah dalam politik, ketenteraan. Itu makna khalifah Islam. Tapi hari ini nak cakap khalifah tak boleh. Nak mengajar jihad tak boleh. Sebab orang merintah, bukan kita memerintah. Umat Islam dibunuh 500 kata, tak ada seorang nak bela. Tapi kalau seorang Yahudi dibunuh, bising seluruh dunia. Neraca yang berlaku hari ini kita tahu. So kita cakap tapi tak boleh nak buat apa-apa. Okey. Contoh saya ambil contoh saja ayat-ayat daripada surah tadi. Dan ambil saja ayat nombor Al-Baqarah 21. Saya dah terangkan dalam ceramah sebelum ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini ayat seruan pada semua manusia. Yang muslim beriman, yang musyrik. Musyrik maknanya mensyirikkan Allah. Daripada Mekah tu ada yang syirik dengan Allah Ta'ala. Dia ada patung-patung disembah. Dia tidak menolak Allah, tapi dia sekutukan kuasa Allah dengan makhluk. Letak pada patung-patung berhala yang disembah. Dia percaya ada Allah yang menciptakan Adam, tetapi dia menyekutukan kuasa Allah kepada makhluk yang disembah itu. So dia pisahkan antara Rabb dengan Ilah. Rabb mencipta, dia terima. Dia takkan patung ini mencipta alam. Semua percaya ini orang syirik. Jadi syirik iaitu menyekutukan kuasa Allah dengan makhluk. Maka dia sembah benda lain. Dia percaya Allah berkuasa, tapi sembah benda lain. Tapi orang tauhid, Allah yang mencipta, Allah yang berhak disembah oleh makhluk.
Kita itu tauhid. Dan ayat ini mengajak kita, Allah mengajak manusia semua, wahai orang-orang kafir. Jadi nak tahu siapa kafir itu, dalam Quran disebut kafara, kafirun. Dalam Quran tidak ada satu perseruan wahai orang-orang kafir. Cuma satu ayat, di dalam neraka nanti Allah panggil mereka. Ini satu ayat. Tapi dalam Quran ada wahai manusia, wahai yang beriman, wahai hamba-hambaku. Tapi wahai orang kafir tak ada. Jadi ada ulama mengatakan mereka tak layak untuk disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah murka kepada orang kafir tadi. Itu salah satu tafsiran. Kenapa tidak ada? Wallahu a'lam. Hanya di akhirat bahawa ada perkataan wahai orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, itu nama surah. Rasulullah kata wahai orang-orang kafir, pendirian, untuk menunjukkan pendirian, bukan direct daripada Allah. Allah tak panggil ya ayyuhal kafirun. Yesus Muhammad panggil mereka ini. Qul ya, itu nama surah Al-Kafirun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Bukan Allah yang kata. Maksud itu. Ya ini direct. Seolah-olah itu adalah Allah itu menyeru kita secara direct. Itu ayat ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Itu kita kena rasa. So Allah lah, kalau kita guna bahasa kita, Allah yang mula-mula menyeru kita kepada Islam. Coba tengok siapa tu guru kita sebenarnya? Allah. Didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa manusia kita. Maka ada hadis wahyu yang kedua. Al-Quran wahyu lafaznya dan maknanya daripada Allah Ta'ala. Hadis wahyu maknanya dan meaning, benda pemikiran itu daripada Allah SWT. Ayat maksud dia. Kemudian Nabi dia guna bahasa manusia, itu namanya hadis. Jadi hadis juga wahyu, maknanya daripada Allah. Rasulullah SAW sebut dalam bahasa manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bercakap dengan hawa nafsu seperti kita. Apa kita nak cakap-cakap, Rasulullah tak. Dia cakap itu mengikut wahyu Allah kepada dia. Kemudian dia cakap innamal a'malu binniyat, contoh. Semua amalan itu dengan niat. Suka-suka nak cakap kan? Tak ada. Dia mesti ada wahyu Allah pada dia dulu. Kemudian dia cerita kepada manusia. Itu hadis Nabi SAW. Jadi sekarang ni tuan-puan, Allah sendiri ajak kita. Ya Allah, yang menciptakan kita, beri makan pada kita, beri kesenangan pada kita, ajak. Tak nak dengar lagi kan? Tadi ayat statement, ini ayat meniru. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, iaitu akulah. Allah kata, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu ini, iaitu Allah, dan yang menciptakan orang sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, aku janji kepada kamu, supaya kamu mendapat satu pangkat namanya takwa. Saya nak relatekan hujung sekali, last page pada slide saya. Siapa orang bertakwa itu? Takwa adalah satu pangkat yang diberi kepada orang yang beriman dengan Allah SWT. Orang musyrik yang tauhid kepada Allah SWT. Orang kafir beriman, masuk Islam, mengikut syariat Nabi Muhammad. Itu namanya orang kafir masuk Islam. Orang musyrik masuk Islam, dia tinggal syirik, dia pegang tauhid. Ini syarah pada tafsir ayat ini. U'budu rabbakum, maksud dia bukan sembah Tuhan kamu. Wahai manusia semua, Yahudi, Kristian, yang telah menyelewengkan kitab-kitab Allah Ta'ala tadi, kamu dah kufur selama mana kamu tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sebut, kalau Musa ada sekarang, Nabi Isa pun ada sekarang, dia mesti mengikut syariat aku Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, semua jadi kafir. Itulah orang kafir ini. Orang kafir, orang tidak menerima syariat Nabi Muhammad. Kalau mereka masih Islam, maka dia akan dapat takwa. Ini Allah janji.
Kenapa takwa ni penting? Dan nanti saya sebut page terakhir. Apa hubungan beribadat kepada Allah, beriman dengan Allah, kemudian mentauhidkan Allah dengan mendapat takwa. Allah janji semua, wahai semua manusia berpotensi untuk mendapat takwa apabila kamu masuk Islam. Kafir masuk Islam, syirik tinggalkan syirik, patung-patung itu tauhidkan Allah. Agama bukan agama langit, dengan Buddha, Hindu, Confucius, ataupun yang etis, sosialis, komunis, yang tak percaya, konon tak percaya pada Tuhan, tapi dia makan rezeki Tuhan. Tuhan bagi kesihatan pada dia saja, tak mengaku, mulut kata tak ada Tuhan, tapi dalam real life dia menghadapi masalah, dia kata oh my God, oh my God, oh my God, kan? Banyak tulisan-tulisan menyebut kisah-kisah orang ateis yang tidak menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kononnya mulhid. Itu tak berlaku sebenarnya. Mereka mesti dhamir hati mengaku adanya super power, satu kuasa besar yang mengawal dunia ini. Jadi orang bodoh ada 3 kategori. Satu, orang kafir, orang bodoh. Wahai kafir, orang kafir, orang bodoh. Berimanlah pada Allah. Satu. Orang musyrik, wahai musyrik, bertauhidlah pada Allah Ta'ala. Satu, Allah yang satu. Tauhid menyesalkan. Wahai orang telah beriman, masuk dalam kategori. Dan ulama-ulama mengatakan, ya ayuhan nas diturun di Mekah selama 13 tahun tu, ayat-ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah yang diturun di Madinah, ya ayyuhallazina amanu. Tapi tidak semua ada. Oleh kita tengok asbabun nuzul, itulah penerangan. Allah guna kepada itu. Dan Rasulullah pergi keluar, wahai kaumku, disebut terang ini, terang itu, terang, wahai dikumpul semua, aku adalah Rasulullah SAW pada kamu. Berimanlah kepada Allah SWT. Aku diberi kitab Al-Quran. Dia declare. Maka datanglah pak saudara tak terima, keluarga ini musyrik, menentang dan sebagainya. Sebab mereka menjaga adat resam yang diturun-temurun. Mereka menyembah berhala, mereka mendapat kekuasaan politik dengan sebab tradisi yang diwarisi. So mereka tak nak menggadai tradisi. Walaupun Nabi Muhammad datang membawa kebenaran, ada yang angkuh sombong, ada yang degil dan sebagainya. Jadi orang beriman masuk dalam kategori surah ini wajib beribadah. Apabila fi'il amar, kita belajar bahasa Arab, u'budu, hendaklah kamu beribadah, wajib. Aqimus shalah, hendaklah kamu dirikan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, semua dalam bentuk ayat-ayat suruhan dan ayat-ayat larangan. Maka larangan haram, suruhan itu wajib ikut, supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa adalah satu pangkat setelah kita mengamalkan arahan-arahan perintah-perintah Allah. Masuk Islam, terus mati ada, terus ke syurga, sebab dia sudah dibersihkan, jadi zero. Account dia jadi zero, tak ada apa-apa dosa yang lepas, dibersihkan, maka dia mati terus masuk syurga. Yang masalahnya kita ini yang dilahirkan dalam keadaan muslim mukmin nak tiru yang macam tu. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa kata la ilaha illallah masuk syurga, maka kita tak perlu buat apa-apa. Bukan gitu. La ilaha illallah pasport. Tak ada la ilaha tak boleh masuk syurga. Betul, saya pernah sebut dulu, semua manusia ini akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang enggan, tak mahu. Dia sendiri pilih jalan yang tak nak masuk ke syurga. Yang non muslim tadi, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia dah dapat pasport ke syurga. Allah menyawa dia masa tu, terus ke syurga. Yang hidup lama ni, dia kena salat, dia kena berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, berjihad, mengajar, berdakwah dan sebagainya. Itu wajib dia kena buat. Tak boleh nak ikut hak tadi. Kita dah ada pasport.
tapi tak lakukan sesuatu arahan perintah Allah Ta'ala, maka kita tak dapat maqam tadi, peringkat-peringkat yang dijanji Allah Ta'ala. Tattaqun itu, cuba tengok Al-Quran, tattaqun banyak. Semua arahan-arahan ibadat-ibadat yang disuruh itu, bila kita buat, dapat tattaqun, kamu dapat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Kamu naik pangkatlah. Kalau tahun lepas, sekian tahun ini nak naik lagi. Keimanan kita, amalan ibadah ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Kerana dengan itu kamu akan diberi pangkat namanya muttaqun, orang bertakwa. Orang bertakwa ini akan diberi reward oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Nanti saya tunjuk ayat dia. Itu kaitan saya. Mula-mula ayat suruh kita menyembah Allah Ta'ala. Penyembahan maksud menyerah secara total pada sistem Islam, mengikut sistem Islam dan semua aspek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mula-mula itu foundation dia. Kemudian macam mana kita nak naik pangkat takwa? Kena melakukan kerja-kerja yang disuruh. Tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal, nak guna pasport macam orang baru masuk Islam, kemudian dia mati tadi, tak boleh. Sebab kita pasport ada dengan kita 50 tahun, 60 tahun nak isi apa? Buku rekod kita tu. Sebab sesiapa meninggalkan solat, masuk neraka. Macam mana? Kena celup dalam neraka dulu. Memang dia boleh masuk surga sebab dia Muslim, tapi kena azab dulu lah. Kita tak nak azab dulu. Siapa tak berpuasa secara sengaja, satu hari tinggal wajib fardu Ramadan ni, maka dia tak boleh qada sepanjang hayat dia. Walaupun dia qada, dia tak boleh nak qada. Itu dosa besar meninggalkan puasa. Bahkan boleh menjadi kafir sekiranya menafikan fardu kewajiban Ramadan, puasa Ramadan. Jadi walaupun kita dah dapat sebut la ilaha illallah masuk syurga, tapi mungkin kita orang terakhir masuk syurga. Lepas kena bakar berapa lama? Auzubillah minan nar. Tak kita lindungi diri kita daripada neraka. Maka sebab itu kita ada taubat. Proses taubat itu rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Banyakkan taubat, banyakkan sedekah, banyakkan dakwah, mengajar. Semua itu menjatuhkan dosa-dosa kita, mengurangkan, menghilangkan. Kita ambil wuduk contoh. Hadis pun dengan titisan air daripada lengan kita, muka kita, gugurlah dosa-dosa kecil dengan sebab kita mengamalkan wuduk tadi. Itu contoh. Allah memberi peluang pada kita untuk menyucikan diri daripada segala dosa. Ini saya cerita tadi 3 jenis maksud ubudu tadi, iaitu bagi orang kafir, berimanlah kamu kepada Allah. Orang musyrik, tauhidkanlah dirimu, akidahmu kepada Allah Ta'ala. Orang telah beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat itu adalah yang kita orang Islami menjadi tugas utama kita. Taat kepada Allah dan Rasul. Kalau orang kafir, tugas dia apa? Masuk Islam. Orang musyrik, tauhidkan, esakan Allah. Itu ayat tadi yang kita baca maksud dia. Kalau telah beriman, taatlah. Kalau tak taat, dan terpungut dosa lah sekali. Itu maksudnya ubudu rabbakum. Sembahlah Allah, maksudnya taatlah kepada Allah. Kita tengok ayat ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat 136 An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang beriman. Apa? So dengar. Abdullah bin Mas'ud kata, bila kamu jumpa ayat macam ni, bagi telinga, give your attention, fokus. Apa Allah nak beritahu? Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang beriman, tetapkanlah iman kamu. Kalau kita tengok bahasa Arab, kamu telah beriman, tapi Allah suruh beriman lagi. Apa maksudnya? Tengok. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Jadi diterjemah dalam bahasa Melayu, tetapkanlah iman kamu. Salah satu makna tafsirannya. Kamu telah beriman, kukuhkanlah iman kamu, perbaharuilah iman kamu, tingkatkanlah iman kamu yang telah ada. Jangan iman kita, kalau kita bahasa kita dulu sekolah tadika belajar tentang iman, tentang fardu ain, sampai umur 65 level iman kita, fardu ain kita, amal ibadat kita macam sekolah tadika. Itu maksudnya. So tingkatlah yang level PhD, level dalam iman, PhD dalam level pada ibadat akhlak kita. Jangan cara baca Quran macam tadika dulu. Ilmu kita ilmu setakat tadika dulu. Itu maksudnya. Amin. Tambahkan iman. Dan iman ini berkurang. Yang kus wa yazdad. Kurang nak tambah, kurang bertambah. Bahkan ada manusia pagi beriman, petang kufur. Sama ada sedar atau tidak. Dia sebut Al-Quran. Masuk Islam, keluar Islam. Masuk Islam, keluar Islam. Batu kita kena mengucap zikir la ilaha illallah banyak. Dengan itu kita secara tak sedar kita mungkin ada yang membatal satu tajuk besar yang membatalkan akidah. Salah satu benda yang membatalkan akidah apa? Mengejek-ngejekkan Al-Quran, mengejek-ngejek pendakwah dan ulama yang menyampaikan Islam ini. Dan benda itu kita ambil mudah. Kadang-kadang dalam tulisan WhatsApp itu memperlekeh itu, memperlekeh ini. Tak sedar dia memperlekehkan Allah dan Rasul. Walaupun kita kata target orang ini, sesama Muslim itu tak boleh dah mengata-ngata apatah lagi ulama. Orang yang membawa mesej Allah dan Quran dan hadis ini, itu telah membatalkan akidah kita, iman kita. Itu harus kitab yang menerangkan detail benda-benda yang menggugurkan iman. So kalau kita sedar tak sedar, tahu tak tahu, berzikirlah bagi perbaharui iman kita, mengucap. Batu dalam semayang, setiap kali kita semayang ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sedar tak sedar kita berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW walaupun dia telah wafat. Jangan Nabi Muhammad dah mati, betul, tapi dalam syarat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Apa maksudnya itu? Assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Salam kepadanya yang telah meninggal. Allah ajak umat Islam sembahyang baca macam tu. Nabi Muhammad pun sembahyang baca macam tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari kita berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Setiap kali kita beri selawat, Rasulullah jawab selawat kita. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi ini yang banyak kita mungkin kurang sedar, kurang sedar. Dan inilah yang membuat kita berubah, meningkat menjadi orang yang bertakwa dengan beribadah secara sedar dan arif dengan perbuatan kita. Ayat yang lain yang menyeru kepada menyeru orang beriman ini, surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengar. Ustaz pilih je ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti Ustaz dah bagi tema-tema dia insya-Allah. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Ini ayat keyword dia. Yang kata ubudullah tadi makna taat, ini ayat menerangkan maksud ibadah tadi. Taat dalam segala perkara. Kita kadang-kadang personality yang kontradik. Dalam masjid, Masya Allah, Alhamdulillah. Keluar masjid, ini berlaku di Tanah Haram.
Selipar di depannya. Jadi amalan mencuri selipar, walaupun kita kata nampak kecil, mencuri itu larangan dalam Islam. Tapi dia praktis Muslim dalam masjid, di luar dia pencuri. Dia merompak harta awam, makan riswah, makan riba yang diharamkan, minum arak, berzina, memukul orang dan membunuh. Itulah larangan-larangan yang dilakukan oleh ramai orang Islam kita yang namanya Muslim. Ini yang dikatakan tidak taat tadi. Nak jadi taat, so kita jaga, mengawal kita dan keluarga kita. Allah sebut, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu, protect yourself and your family daripada api neraka. Kita kena taat, anak isteri kita kena taat kepada Allah, barulah kita boleh jumpa insya-Allah di akhirat nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh tu, qu fi'il amar, suruhan. Jadi itu maknanya taat. Jadi bila Allah suruh taat, kita kena taatlah, taat pada Rasul. Macam mana orang menolak hadis? Dia kata nak dengar Quran saja, tak taat pada Rasul itu. Mana tak terima kalam Rasulullah SAW. Ada golongan anti hadis. Sedangkan Quran suruh ambillah daripada Rasulullah SAW. Segala-galanya Rasulullah menerangkan hukum-hukum Al-Quran itu. Macam mana golongan anti hadis? Ada orang Islam. Ayat berikutnya Al-Baqarah 208-209. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, kamu telah beriman, alhamdulillah, telah masuk Islam dan telah beriman dengan Allah SWT dan hari akhirat dengan Rasul. Ambillah Islam secara total. Jangan ambil separuh dan tolak separuh. Pilih-pilih, itu maksud dia. Udkhulu, masuklah dalam Islam kafatan, secara menyeluruh. Itu ayat ini mengatakan kita mesti ikut Islam secara menyeluruh. Ini terjemah bahasa Melayu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Kalau kita faham bahasa Arab, masuk. Kalau Islam itu adalah satu bangunan, so masuk dalam itu, semua itu adalah kamu kena memilikinya dan mengamalkannya. Fisilmi kafatan mana seluruhnya. Tak boleh kita ambil, okey, sekarang orang tak berminat cakap politik. Contohlah, Pak politik ni kotor dan sebagainya. So kita kata, kita bercakaplah tentang social affairs, isu-isu ekonomi, dan dipenuh di media dengan isu kemasyarakatan dan ekonomi saja. Politik langsung tak dibincang. Maka kita terbenalah politik bukan Islam. Pemikiran kita kata politik bukan kerja kita. Sebab itu orang lain dia naik, kita orang lain tak ada. Orang Islam tak fikir tentang politik. Mengurus negara. Politik ialah pengurusan negara. Rasulullah pemimpin pertama yang memimpin negara. Kemudian diganti oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Macam mana kita kata politik ni kotor? Yang mengotorkan politik orang yang tak faham Islam tadi. Dia makan rasuah, makan duit, apa menipu dan sebagainya. Hipokrit. Ini ayat tu masuk Islam secara menyeluruh. Itu contoh. Ini semua menunjukkan cara-cara untuk beribadah dan mendapat takwa. Beribadah dan dapat takwa. Saya ambil satu contoh yang praktikal. Ini yang terakhir. Surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada pula tattaqun. Tadi la'allakum tattaqun, kamu sembahlah Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu dapat takwa. Di sini contoh, semua perintah Allah SWT itu akan membawa kita kepada takwa. La'allakum tattaqun, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Makna takwa ini adalah pangkat yang perlu kita dapat. Semua orang beriman. Orang di luar iman dan Islam tak dapat takwa. Takwa hanya orang beriman akan mendapatnya apabila kita taat kepada Allah dan Rasul, mengamal segala suruhan dan larangan, meninggal segala larangan.
Dalam konteks puasa ini, saya bawa gambar ini, ada gambar dan video. Ini dalam grup Nazir yang terbaru dalam bulan April ni. Dan kerajaan tak bagi kita buffet dalam masjid buka puasa kan. So mereka orang Islam bersemangat, dia kumpul sama-sama mereka, mari kita buka puasa ramai-ramai seperti dahulu. Ini jasa amalan yang cantik. Yang sebelah kiri tu. Ini di Selangor ni. Salah seorang Nazi hantar gambar, dia kata kita tak boleh buat apa sebab ini di luar masjid. Larangan jais tak boleh buka buffet di masjid. Mereka buat underroad. Oh, pakak mari sekampung, mari buka main. Kita buka ramai-ramai, menambah kemesraan. Dan hadis Rasulullah SAW, manusia yang berpuasa itu dapat 2 kali gembira, farhatan, kegembiraan ketika berbuka puasa. Oh, ni mereka gembira melambangkan macam hari raya. Hari raya tu ramai-ramai dua solat di padang, bukan di masjid. Nanti disunatkan sembahyang raya di padang, stadium padang bola, supaya semua boleh keluar merayakan hari kebesaran Islam. So ini mereka dah, alhamdulillah, tidak ada MPPD ke Shah Alam apa pergi melarang. Mereka ada toleransi lah. Kita biarkan. Dan sebelah ini video. Ini tak ada suara pula. Kata kita ada sambung lah. Ini terbaru 7 hari bulan 7 April. Yang pertama dalam sejarah England, Mayor London mengizinkan pelajar-pelajar kita membuat projek besar-besaran berbuka puasa beramai-ramai. Tak keluar suara macam mana? Dah link dah. Tak keluar sebab apa? Boleh mungkin. Tak tahu sebab apa. Tak apa, kita boleh tengok Ini contoh dia terbaru. Mereka berbuka puasa macam ni, ramai-ramai. Pertama kali di England, tengah-tengah kota London, sebab mayor Muslim. Pelajar dah 7 tahun cuba projek ni, alhamdulillah tahun ni tercapai. 7 bulan 4 data saya terima daripada grup Nazir bagi. Mereka gembira, happy, gembira semua. Masya Allah, Islam tersebar di London, di England dan sebagainya. Di Eropah semua sekarang terima Islam. Alhamdulillah, ini contoh. Tak maaf suara saya dah test guna link tak keluar. Dah audio punya. Tak apa, mana saya nak tunjuk kegembiraan umat Islam untuk berbuka puasa itu adalah kegembiraan kepada beribadah kepada Allah SWT. Semua mereka ni nak takwa, nak dapat takwa dan pahala takwa tadi masuk syurga. Tak apalah, tak dapat link ni, saya tak tahu, saya dah usahakan dengan ni sebab apa tak keluar suara Okey, ini yang terakhir, slide saya terakhir. Apa ganjaran orang yang dapat pangkat takwa tadi? Yang beriman dan besar setiap hari, bertakwalah pada Allah dan jangan kamu mati kecuali Muslim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab takwa dengan Islam tu berkait rapat. Kena Islam dulu baru dapat takwa. Kena iman dulu baru dapat takwa. Ini dalam surah Az-Zariyat 15 dan 19. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Ini kita nak. Jadi Allah suruh hawa-hawa tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berpuasalah kamu juga la'allakum tattaqun. Beribadah, berpuasa semua itu untuk mendapat takwa. Kenapa? Ini balasan dia. Balasan bertakwa sebab the real life, the real future yang saya sebut awal-awal tadi. Itulah kehidupan sebenarnya, tidak ada lagi mati di akhirat nanti. Kita nak duduk dalam syurga, tak nak duduk dalam neraka.
Itulah jalan ditunjukkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh ulama kepada kita, sampaikan makam takwa muttaqin. Sifat disebut di situ. Sifat-sifat bertakwa, ciri-ciri dia. 16, 17, 18, 19. Okey, saya baca terjemahan. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sana dapat nikmat, balasan takwa. Di dunia dia buat apa? Kebaikan. Muhsinin dipanggil dalam bahasa Arab. Muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini contoh-contoh Tuhan sebut di sini, contoh-contoh kelakuan orang yang bertakwa. Mentaati Allah dalam segala yang suruh, menjauhi segala yang dilarang. Ini contoh-contoh sifat orang takwa. Pangkat takwa itu ada ciri-ciri dia. Katalah kita menjadi pangkat pengurusi, manager ataupun board of governor, segala macam, mesti ada qualification dia. Kalau bahasa kita nak mudah faham qualification dia. Ataupun quality dia. Mereka ayat 17 mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Qalilan minal laili ma yahja'un, mana berqiyamul lail. Mereka berqiyamul lail tidur sikit saja. Macam kita buat sekarang lah. Kita sanggup bertarawih sampai pukul 10.30, lepas tu bangun pula awal bertahajud, alhamdulillah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di sini sebut masa sahur. Masa sahur. Jadi kita sebut sahur-sahur inilah waktu sebelum subuh. Mereka beristighfar, qiyamul lail beristighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Mereka berinfak kepada orang-orang miskin dan memerlukan. Jadi kesimpulannya, tuan-puan dan puan-puan, kesimpulannya ini carta yang menyimpulkan kuliah kita pagi ini. Beriman setelah orang kafir masuk Islam, beriman. Orang musyrik mentauhidkan Allah dengan beriman pada Allah SWT, maka dia akan menuju kepada takwa. Ini takwa ini. Daripada beriman kepada takwa, dia beramal dengan amalan-amalan diajar oleh Allah dan Rasulnya, maka kita terus menuju ke jannah. So tiket nak ke jannah mesti Islam dan iman. Kemudian tingkatkan diri kita untuk maqam takwa, kemudian terus ke jannah. Ayat direct, kita tak bawa contoh tadi. Macam mana kita nak faham tema menyembah Allah tadi? Tema dia menyembah Allah. Kenapa kita kena sembah Allah? Sebab kita nak takwa. Allah janji pada kita, Allah tidak mungkin dijanji, maka dijanji syurga pada kita. Dan ini tabel saya buat ini, ayat-ayat Nabi dalam Quran 12 kali berulang. Ya ayuhar Rasul ada 2, 14 kali saja Allah menyebut wahai Nabi dan Rasul. Allah sebut wahai manusia 20 kali berulang. Wahai orang yang beriman 89 kali berulang. Banyak sebenarnya. So banyak siri lagi lah. InsyaAllah tema-tema akan datang. Ustaz akan bincangkan tema-tema berkenaan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ya. Baru kita nampak hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita baca gitu susah nak faham. Setakat kita faham ayat itu tapi nak relate. Jadi ini tema utama di dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu menyembah Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa dalam segala amalan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ceramah saya pagi ini. InsyaAllah panjang umur, kita sambung bulan-bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.